Hai semua, ini merupakan perjalanan saya pergi ke Rumah Panjang Nangga Batang Gerenjang Ulu Krian Serato. Setelah 30 minit dalam perjalanan, saya telah pun sampai ke Simpang Nangga Batang Gerenjang. Walau bagaimanapun, perjalanan itu tidak terhenti di situ sahaja. Saya memerlukan lebih kurang dalam 10 menit untuk sampai ke destinasinya. Setelah 10 menit saya telah pun sampai ke destinasinya. Ini merupakan laluan masuk ke Rumah Panjang ini. Sekarang saya berada di Rumah Panjang Hendu Gawang, Nangga Batang Ulu Krian Serato, yang berada tidak jauh daripada tempat kediaman saya. Oke, di sini mengambil masa dalam kira-kira 45 menit untuk sampai ke Rumah Panjang ini. Oke, sekarang sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya akan menunjukkan persekitaran rumah ini terlebih dahulu. Untuk pengetahuan semua, Rumah Panjang mempunyai dua laluan pintu masuk, yaitu sebelah kiri dan kanan. Ini merupakan laluan pintu masuk sebelah kiri. Oke, ini merupakan bagian yang paling ujung di sebelah kanan. Kamu dapat lihat, saya tidak dapat mengelilingi rumah ini sepenuhnya sebab laluan untuk mengelilingi rumah ini dia sangat bermula daripada jambatan ini sehingga ke atas sana disambung dengan anak-anak tangga yang sudah disimen, dan kemudian di atas sana ada kandang ayam, dan di sana tadi adalah di hadapan sana tuh tadi itu merupakan satu lagi pintu masuk, dan di sana sangat sempit. Sekarang saya berada di tepi sungai. Sungai ini dinamakan Sungai Atas Batu. Untuk pengetahuan kamu, Rumah Panjang Iban memang sengaja dibina berhadapan dengan sungai supaya ia dapat memudahkan mereka untuk mengambil air, mencuci kain, dan memancing ikan. Tidak jauh daripada laluan masuk ke Rumah Panjang, terdapat sebuah tiang pengingat yang digunakan untuk upacara miring. Sekarang kita akan lihat ruangan dalam Rumah Panjang ini. Sebelum itu, marilah kita dengar pensejarahan Rumah Panjang ini. Dah gagak tahun 1940, lebuh mengaji puan. Rumah Panjang ini telah pun berusia lebih kurang 78 tahun. Pada mulanya, Rumah Panjang ini memiliki 21 pintu atau bilik, dan kini tinggal 10 pintu sahaja dan 3 pintu sahaja yang berpenghuni. Perkara yang menarik berkaitan dengan Rumah Panjang lama ini, dinding dan pintu masuknya adalah sama dari segi warna dan juga reka bentuknya. Ikun, retinya, tak boleh masuk dah sembarang. Abang mau agi tiga punya kok reti. Agi takut ke orang carut. Lantai Rumah Panjang Iban yang lama ini pula adalah berjarak-jarak dan dibina daripada kayu belian. Rumah Panjang Iban yang lama sudah pasti mempunyai antu pala. Antu pala merupakan kepala musuh orang Iban pada zaman dahulu. Kepala tersebut diasap untuk membuang kulit atau daging yang ada pada tengkorak. Di Rumah Panjang ini terdapat 9 buah antu pala dan terdapat ilang atau parang digantung bersama. Berhadapan dengan antu pala tadi terdapat sebuah guni atau pengaruh yang dikatakan telah lama sejak turun-temurun. Tiang ini dikatakan berbahaya kerana tidak boleh disandar atau disentuh kerana dipercayai boleh menyebabkan rambut gugur. Nemu mata. Kalau rumah kini ya, nemu musuhnya ningau orang muni mayu-mayu wah. Boleh jaga rumah, artinya rumah berguna. Selain itu, terdapat ukiran kayu yang diukir oleh seorang pengukir handal sebagai hadiah kepada penghulu barit, dan kerana itu, ia hanya terdapat pada sebuah bilik sahaja. Motif yang digunakan adalah motif bunga orkid yang bermaksud keindahan. Terdapat juga cetakan yang menggunakan corak yang sama pada tiang ruai dari atas ke bawah yang bermotifkan bunga raya dan paku pakis. Yang berwarna hitam ini bermotifkan paku pakis, manakala yang berwarna merah ini bermotifkan bunga raya.
Di tengah-tengah rumah panjang ini terdapat ragam hias yang dilukis oleh masyarakat Kayan pada masa dahulu. Motif yang digunakan adalah motif ikan yang berkaitan dengan keagamaan. Sekarang kita beralih ke bahagian tanjuk, dan sebelum pergi ke bahagian tanjuk, kita perlu menuruni beberapa anak tangga. Rumah panjang Iban yang lama ini mempunyai tanjuk yang diperbuat daripada kayu belian. Jendela bagi rumah panjang Iban yang lama ini berbentuk segi empat tepat dan tidak mempunyai cermin. Papan digunakan untuk menutup jendela ini. Sekarang kita akan melihat bahagian kawasan dalam bilik. Di dalam bilik rumah panjang Iban yang lama tidak mempunyai bilik yang kecil dan hanya mempunyai ruang tamu yang besar. Rumah panjang Iban yang lama maupun baru sudah pasti mempunyai sadau. Sadau merupakan tempat tidur dan tempat penyimpanan perkakas. Di sini, penghuni rumah panjang Iban yang lama masih menggunakan pelita. Tangga yang digunakan untuk naik dan turun daripada sadau sangat curam dan agak pendek. Bahagian belakang pula adalah tempat penyimpanan barang dan tandas. Dalam perjalanan pulang, saya menjumpai beberapa timbunan papan yang berbentuk zigzag. Papan-papan ini dikatakan digunakan untuk membina tangga, namun kini ia telah pun dibuka kerana tangga yang baru telah pun dibuat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.